Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Ustazah Nurul dan Ustazah Asmira. Nama saya Syadina Arishah binti Syahrizal. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian yang bertajuk Seni Kaedah Berfikir, Logik dan Penghujahan. Berdasarkan tajuk yang diberi, terdapat beberapa tajuk kecil yang dapat dibincangkan oleh kami, iaitu 1.0 Logik dan Metodologi, 2.0 Penghujahan dan 3.0 falasi. Pertama sekali, secara ringkasnya, logik dari sudut etimologi boleh diberi maksud sebagai sebuah idea hasil daripada kajian tentang sesuatu perkara, sama ada secara kajian ataupun pemerhatian. Kemudian, hujah pula bermaksud mengemukakan pendapat berserta logik di dalam sesuatu perkara berserta bukti yang kukuh. Pemikiran logikal ialah sebuah pemikiran yang digunakan untuk mencari kaitan, sebab akibat, membuat kesimpulan dan mempertahankan hujah. Namun, seseorang itu dinasihatkan agar tidak menjadi seseorang yang falasi. Falasi membawa maksud yang berlawanan dengan logik dan penghujahan tadi, iaitu falasi merupakan sebuah hujah yang lemah dan falasi merupakan kesalahan yang sering berlaku di dalam penghujahan. Kesimpulannya, pembentangan ini akan memberi sedikit sebanyak informasi tentang mengapa pentingnya pemikiran logik dan tujuan penghujahan itu dilakukan dan bagaimana untuk mengenali sesuatu hujah yang falasi agar dapat dijauhi ketika sedang berhujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahirah binti Khairi. Saya ingin membentangkan definisi logik daripada sudut etimologi. Etimologi daripada sudut logik adalah berasal daripada bahasa Yunani logos yang bermaksud kalimah perbincangan atau peraturan dan juga ta'akul. Logik adalah satu kajian mengenai perhujahan, iaitu dikenali sebagai salah satu argumen dalam sesuatu perhujahan yang dilakukan oleh seseorang. Dan etimologi juga dikenali sebagai sebuah kata yang ada yang telah dibina semula. Seterusnya, definisi logik daripada sudut terminologi. Ia adalah pengetahuan atau tentang cara berfikir daripada sudut berdebat atau membuktikan sesuatu secara sihat dan yang berkemampuan untuk berdebat dengan meyakinkan berdasarkan kamus dewan. Selain itu, logik merupakan falsafah dalam bahagian arkeologi yang telah mengkaji prinsip-prinsip penaklukan yang betul. Ia membuktikan cara pemikiran yang akan mengutamakan elemen alasan dan bukti yang akhirnya sampai kepada sesuatu ketetapan. Ia juga adalah salah satu bahagian dari cara pemikiran kritikal di mana individu akan cuba untuk melihat sesuatu dalam sesebuah perdebatan atau pertelikahan. Assalamualaikum Ustazah, nama saya ialah Nurul Fahani binti Nuzaimi dari kelas BA 232-2C. Sekarang saya akan menceritakan apa itu metodologi. Metodologi bermaksud kaedah atau teknik tertentu yang digunakan supaya data yang diperolehi dapat digunakan bagi sesuatu kajian. Metodologi diambil daripada perkataan method yang bermaksud merujuk kepada satu prosedur. Metodologi berasal dari bahasa Yunani iaitu methodos dan logos yang bermaksud meta. Meta bermaksud melalui dan hodos bermaksud jalan. Dari segi istilah pula ialah method bermaksud cara atau jalan yang harus ditempuhi dalam mencapai tujuan. Hal ini demikian supaya sesuatu objektif itu dapat dicapai. Konsep metodologi mengikut penyelidikan Islam pula ialah alternatif untuk mengkaji ilmu sosial yang mengepadukan kaedah penyelidikan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu dan memahami dengan lebih jelas dan terperinci lagi bagi sesuatu kaedah dengan membuat huraian mengenai kaedah tersebut. Kerana metodologi mempunyai sifat yang general dan merupakan satu sistem panduan dalam merungkai sesuatu persoalan. Sehubungan dengan itu, dengan adanya metodologi ini, ia dapat membuat manusia lebih mengkaji dan menerka mengenai alam sekitar. Hal ini akan menyebabkan terhasilnya produk-produk keluaran yang terbaru.
Contohnya, pembaharuan dalam bidang perubatan. Kemudian, saya akan membentangkan mengapa pentingnya ilmu logik. Ilmu logik boleh didefinisikan sebagai hujah yang muhasabah. Hal ini yang demikian kerana pemikiran logik merupakan sejenis pemikiran yang memberi keupayaan kepada manusia untuk membezakan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah. Segala permasalahan juga dapat diselesaikan jika ilmu pemikiran logik ini diadaptasi di dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa kepentingan ilmu logik di dalam kehidupan yang dapat dibincangkan. Yang pertama, ilmu logik akan memelihara akal daripada kesalahan berfikir. Ilmu logik boleh dikaitkan dengan istilah rasionalisme, rational dan common sense yang berlaku secara semula jadi. Ilmu logik ini akan mempengaruhi pemikiran seseorang itu untuk berfikir secara rasional dan mengikut common sense dan tidak mengikut hawa nafsu semata-mata ketika sedang berfikir dan berhujah. Ilmu logik akan menajamkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam berfikir. Antara sumber ilmu logik di dalam Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, jika seseorang itu menyelesaikan sebuah masalah tidak lari daripada dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, akan dapat menyelesaikan masalah dan ia merupakan cara yang paling berkesan. Jika seseorang itu mengamalkannya, nescaya ia akan menajamkan akal fikiran dan ia telah dibuktikan kebenaran berfikir kerana sebuah pemikiran itu adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, kepentingan ilmu logik ialah untuk melatih akal bagi membezakan sesuatu perkara yang benar dengan sesuatu perkara yang salah. Menerusi rancangan Islam Itu Indah, IKIM FM, Ustaz Baharul Muhammad Juwai telah berkata bahawa cara seseorang itu berfikir mempengaruhi hatinya. Maka ia telah membuktikan bahawa akal memainkan peranan yang sangat penting dan utama dalam mempengaruhi cara seseorang itu berfikir dan bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Suraya binti Muhammad Marzuki. Saya akan membentangkan tentang kaedah pemikiran logik. Kaedah pemikiran logik terbahagi kepada 4 kaedah, iaitu kaedah induktif, kaedah deduktif, kaedah abduktif dan juga kaedah heuristik. Kaedah deduktif. Perkataan deduktif berasal daripada bahasa Latin yang membawa maksud memimpin sesuatu perbincangan ataupun perhujahan kepada sesuatu kesimpulan. Kaedah pemikiran deduktif ini bermula daripada pemikiran yang umum kepada pemikiran yang lebih khusus dan lebih terperinci. Kaedah ini turut dikenali sebagai logik klasik. Kaedah pemikiran deduktif ini boleh membelenggu seseorang itu kepada teori-teori atau prinsip-prinsip yang sedia ada yang ianya akan menghalang seseorang itu daripada mencipta teori-teori atau prinsip-prinsip yang baru. Sebenarnya teori pemikiran secara kaedah deduktif ini tidak menjamin ilmu pengetahuan yang akan diperoleh itu benar ataupun tepat. Kaedah induktif. Kaedah induktif ini merupakan kaedah yang berlawanan daripada kaedah deduktif, di mana kaedah induktif ini lebih kepada kaedah yang bermula daripada pemikiran yang khusus kepada pemikiran yang lebih kepada umum. Kaedah induktif ini melihat kepada kes-kes tertentu kepada prinsip-prinsip umum untuk menghasilkan teori berdasarkan fakta-fakta yang telah kita perolehi. Kaedah induktif ini lebih produktif berbanding kaedah deduktif kerana dengan menggunakan kaedah induktif ini kita boleh menghasilkan prinsip ataupun teori baru. Kaedah induktif ini turut dikenali sebagai logik moden. Kaedah abduktif. Kaedah ini mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada beberapa penjelasan yang berdasarkan kaedah pemikiran yang berlainan daripada kaedah ini. Kaedah penakulan yang memilih hipotesis yang dianggap sahih dan juga benar. Kaedah ini diberi nama kaedah abduktif kerana ianya mengambil satu daripada pelbagai hipotesis yang difikirkan paling tepat. Akhir sekali, kaedah heuristik. Perkataan heuristik berasal daripada bahasa Yunani heuristion yang membawa maksud memperoleh. Kaedah heuristik ini menggunakan ciri atau faktor yang akan membawa kepada kejayaan yang akan mewujudkan idea atau sub-idea yang baru. Ciri-ciri atau faktor yang digunakan oleh kaedah heuristik adalah kepuasan pengguna,
pengajaran dan pembelajaran, sokongan, jangkaan pengguna, pengalaman pengguna dan akhir sekali, interaksi secara berterusan. Akhir sekali, kaedah heuristik ini bersifat lebih kepada sementara dan boleh digunakan untuk perkara yang munasabah sahaja. Terusnya adalah logik moden. Logik moden muncul di zaman moden, era sains, dengan cara induktif sebagai metodologi asas. Logik moden adalah berasaskan unsur empirikal, induktif, kerana ia bermula dengan pengalaman dan pengamatan serta kajian dan prinsip utama sains moden. Kaedah induktif dimulai daripada beberapa kes khusus hingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum. Jadi, kaedah induktif adalah dalam bentuk mengkaji sebahagian fakta atau sampel yang tertentu sahaja yang dibolehkan untuk dikaji. Hujahan bermaksud mengemukakan pendapat serta logik mengenai sesuatu. Hujah juga merupakan kesimpulan yang ditentukan oleh premisnya dan mempunyai kesimpulan pada akhir bahagian. Hal ini demikian kerana dengan mengemukakan hujah, ia dapat menyelesaikan atau membuat kesimpulan dengan bagi suatu perkara dengan baik dan bertolak ansur. Dan tajuk yang seterusnya ialah tujuan penghujahan. Hujah juga seperti logik, iaitu kemahiran seseorang itu berfikir secara rasional dan intelektual ketika sedang membuat keputusan. Maka, terdapat beberapa tujuan penghujahan yang dapat dipelajari. Seperti, tujuan hujah yang pertama ialah hujah dapat memberi sokongan kepada pandangan ataupun pendapat seseorang mengenai sesuatu perkara. Hujahan juga boleh diklasifikasikan sebagai satu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang itu dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mempercayai apa yang diperkatakan olehnya. Namun, adalah penting bagi umat Islam untuk mengemukakan sesuatu hujah yang bernas, logik dan tidak memutarbelikkan pandangan tersebut. Maka, penghujah menggunakan ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah dan akal fikiran yang rasional merupakan sumber penghujahan yang paling berkesan untuk memberi sokongan kepada pendapat kita agar pendapat itu dapat diterima oleh orang lain. Yang kedua, tujuan penghujahan adalah untuk menerangkan dan membantu seseorang itu untuk membetulkan salah anggap yang disalahertikan faktanya oleh seseorang yang falasi. Seperti yang saya sebut tadi, falasi merupakan sebuah hujah yang lemah, iaitu kesalahan yang sering berlaku di dalam penghujahan. Maka, segala pendapat yang dikemukakan oleh seseorang itu perlulah diperkukuhkan lagi dengan kenyataan-kenyataan yang diungkapkan yang bertindak sebagai bukti kepada kesimpulan yang memberikan idea-idea asas untuk membuat takulan. Akhir sekali, tujuan penghujahan ialah untuk membuat keputusan ketika sesuatu perbincangan sedang dijalankan. Bagi mencapai kata sepakat dan sebulat suara, segala hujah yang dikemukakan mestilah logik dan rasional dan mampu menyelahkan lagi kebenaran dan mampu mencapai matlamat ketika sedang melakukan perbincangan. Namun, ketika sedang berhujah, terdapat beberapa adab yang perlu diamalkan seperti seseorang itu perlulah melihat sasaran dengan penuh rasa hormat. Kemudian yang kedua, seseorang itu perlulah menjernihkan niat dan memperbetulkan matlamat ketika sedang berhujah, iaitu niat berhujah bukan untuk menjatuhkan orang lain ataupun untuk memandang rendah pandangan orang lain walaupun seseorang itu berfikiran falasi. Dan akhir sekali, seseorang itu juga diingatkan untuk tidak menghina mana-mana pihak yang diajak berbincang. Jika seseorang itu memberi hujah dengan tujuan dan matlamat yang baik serta penuh beradab, nescaya segala pandangan dan pendapatnya boleh diterima oleh orang lain dan juga segala matlamat perbincangan dapat dicapai bersama-sama. Seterusnya, kategori dan perbezaan hujah. Hujah terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori umum dan juga kategori kritis. Saya akan mulakan dengan kategori umum. Kategori umum terpecah kepada dua bahagian, iaitu hujah secara lisan dan juga hujah secara tulisan. Saya akan mulakan dengan hujah secara tulisan. Pada zaman serba moden ini, hujah secara tulisan amatlah mudah untuk disebarkan melalui media elektronik dan media cetak seperti akhbar, seperti majalah, e-book, jurnal dan juga media-media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga Twitter. Zaman yang sebelum moden ini sangatlah mudah untuk kita sebarkan
hujah kita secara tulisan kerana pelbagai alat dan elektronik ini mempermudahkan lagi tujuan kita untuk menyebarkan perhujahan itu kepada orang-orang yang tertentu, ataupun orang-orang yang ingin mendengar tentang hujah kita. Hujah lisan. Hujah secara lisan ini merupakan hujah yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita, di mana kita menggunakan hujah secara lisan ini melalui perbualan dan juga perbincangan dalam kehidupan seharian kita. Hujah secara lisan ini kita gunakan melalui pertuturan dan juga perbincangan kita yang dengan menggunakan kekuatan logik yang kuat untuk menguatkan lagi hujah itu. Hujah secara lisan perlulah mempunyai ciri-ciri hujah yang kuat untuk memperkuatkan lagi teori tentang hujah kita dan juga untuk menarik minat pendengar. Hujah yang kuat terdiri daripada pernyataan, keterangan, logik, fakta, bukti, prinsip atau hukum, hipotesis dan juga teori. Seterusnya, kategori dan perbezaan hujah secara kritis. Perhujahan secara kritis mempunyai dua bahagian. Yang pertama adalah hujah didaktif. Ia melibatkan prinsip, fakta dan bukti. Yang kedua adalah hujah induktif yang menggunakan kuasa minda dengan memerhatikan peristiwa tertentu bagi menghasilkan sesuatu kesimpulan atau rumusan. Kemahiran perhujahan secara kritis adalah kebolehan untuk menilai hujah dengan idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Kemahiran berhujah secara kritis adalah kemampuan untuk berhujah yang melibatkan pemerhatian sesuatu perkara dalam menilai dan membuat kesimpulan. Dalam slide ini, saya akan menceritakan mengenai sumber hujah. Sumber-sumber hujah terdiri daripada 4 sumber yang akan saya ceritakan, iaitu pengalaman dan kepercayaan, hasil kajian, perbincangan dan melalui temu bual. Sumber hujah yang pertama ialah pengalaman dan kepercayaan. Seseorang individu yang hendak memberi penghujahan hendaklah mempunyai pengalaman supaya seseorang itu tidak mudah terpesong dan tidak mudah tertipu. Hal ini akan membuatkan orang lain akan mudah percaya dan ikut apa yang dikatakan oleh penghujahan tersebut disebabkan oleh pengalamannya. Selain itu, hasil kajian. Hasil kajian haruslah dilakukan sebelum melakukan penghujahan. Hasil kajian dapat dilakukan melalui pengumpulan data, soal selidik, temu bual dan lain-lain. Melalui maklumat yang telah dibuat melalui hasil kajian ini, ia dapat merangkumi semua masalah dan sekaligus penyelesaian untuk sesuatu perkara. Seterusnya, perbincangan. Perbincangan dilakukan sebelum melakukan sesuatu perhujahan dan secara berkumpulan. Hal ini demikian kerana dengan melakukan perbincangan, ia dapat menghindarkan daripada ketidakpuasan hati daripada seseorang individu tersebut. Akhir sekali, temu bual adalah salah satu sumber hujah. Seseorang individu yang ingin membuat hujah, ia haruslah melakukan temu bual dengan individu tersebut. Hal ini demikian kerana temu bual adalah sumber yang baik dalam melakukan perhujahan tersebut. Dengan melakukan temu bual juga, ia dapat menentukan isu tersebut dengan lebih mendalam sebelum membuat hujah. Kemudian saya akan membentangkan tajuk ciri hujah yang berkesan. Ciri hujah yang berkesan yang pertama ialah seseorang itu perlulah adil dan seimbang ketika sedang berhujah. Seseorang itu haruslah menyesuaikan bahasa dan isi percakapan mengikut tingkatan kecerdasan seseorang pendengar. Hal ini kerana seseorang yang sedang berhujah perlulah adil dan seimbang kerana setiap manusia mempunyai kemampuan berfikir yang berbeza-beza antara satu sama lain, dan seseorang itu dinasihatkan juga untuk tidak mengejek ataupun mencabar pihak lawan ketika sedang berhujah ataupun berbincang.
Seterusnya, ciri hujah yang berkesan yang kedua ialah seseorang itu mestilah berfikiran terbuka dan menerima pandangan orang lain. Seseorang itu perlulah tidak mengamalkan sikap pilih kasih dan mendengar pandangan semua pihak secara sama rata. Di dalam sesuatu penghujahan ataupun perbincangan, kita tidak perlulah menimbulkan rasa kalah atau menang di antara semua pihak. Seharusnya ia menimbulkan manfaat yang tidak ternilai ketika perbincangan sedang dilakukan. Akhir sekali, ciri hujah yang berkesan ialah seseorang itu memiliki pengetahuan yang luas bagi mengelakkan hujah yang mengandungi falasi. Antara sumber penghujahan di dalam Islam ialah pengalaman dan kepercayaan. Kepercayaan dalam Islam tidak terlepas daripada dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala pengalaman pula berbeza-beza bagi setiap individu yang melaluinya. Maka semakin luas pengalaman yang dilalui oleh seseorang individu, semakin banyak pengetahuan yang dapat dikongsikan ketika sedang berhujah. Seterusnya, definisi falasi. Falasi merupakan suatu hujah yang lemah dan tidak boleh diterima pakai dalam penghujahan. Falasi ini berlaku disebabkan sangkaan yang tidak benar dalam persekitaran hidup kita. Sangkaan yang tidak benar itu telah mewujudkan suatu falasi, iaitu hujah yang sangat lemah dan tidak boleh diterima pakai oleh penghujah dalam penghujahan. Konsep falasi dari segi saintifik membawa maksud kepada kesilapan cara berfikir yang membawa kepada satu alasan, huraian atau konklusi yang mengelirukan akibat daripada penyalahgunaan proses penaklukan dan hipotesis. Falasi terdapat dua kategori falasi, iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Jenis-jenis falasi. Falasi pertama adalah falasi formal yang merupakan falasi yang berada dalam pemikiran kesaintifikan yang membawa kepada maksud, kesilapan pada cara yang berfikir yang membawa kepada satu huraian, alasan, pendapat dan kesimpulan yang boleh menyebabkan kekeliruan daripada penyalahgunaan proses kepada takulan. Ia adalah salah satu helah dalam penggunaan logik atau bahasa yang membolehkan pernyataan yang diterima sebagai salah satu perkara yang benar sekalipun adalah ia tidak benar. Falasi formal adalah kaedah struktur hujahnya tidak betul dan premis pernyataan atau dakwaan yang digunakan dalam hujah tidak menyokong kesimpulan. Sekarang, saya akan menceritakan mengenai falasi tidak formal. Falasi tidak formal bermaksud kesalahan yang terdapat dalam kandungan sesuatu hujah tetapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah dan tidak dapat diterima. Falasi tidak formal ini selalunya dikesan dalam hujah-hujah yang berbentuk induktif. Hal ini dapat dikesan apabila berlakunya premis yang digunakan adalah betul tetapi kesimpulannya ialah salah. Faktor berlakunya falasi tidak formal ialah kesimpulan yang mengeleweng. Contohnya ad hominem. Ad hominem yang bermaksud serangan peribadi yang dilakukan ke atas orang yang membuat kenyataan. Serangan peribadi ini merupakan satu kesilapan yang dilakukan ketika berhujah kerana ia tiada kaitan dengan penghujahan yang dibuat olehnya, malah mengatakan bahawa pandangan itu tidak boleh diterima kerana sifat peribadi seseorang itu. Contohnya, ucapan David mengatakan kepentingan menjaga waktu adalah salah kerana dia seseorang yang tidak menjaga waktu. Contoh yang kedua pula ialah falasi menagih simpati. Falasi menagih simpati ialah sokongan kepada hujahan yang menagih simpati. Contohnya, kita patut mempertahankan pendapat Alia kerana dia anak yatim piatu. Seterusnya, falasi kejahilan. Falasi kejahilan bermaksud hujah yang dianggap salah kerana pihak lawan gagal membuktikannya benar atau sebaliknya. Contohnya, disebabkan Syamil gagal membuktikan roh itu wujud, maka roh itu tidak wujud. Akhir sekali ialah falasi autoriti. Falasi autoriti bermaksud kebenaran hujahan yang disandarkan kepada pengaruh seseorang. Contohnya, falasi autoriti ialah
Tindakan Kamalia yang meletakkan palang di pintu masuk pejabat adalah benar kerana Kamalia merupakan orang yang paling berpangkat di pejabatnya. Kesimpulan yang dapat kami lakukan daripada kajian ini adalah seni dan kaedah berfikir logik dan pengajaran ini adalah satu topik yang sangat luas dan menyeluruh, merangkumi pelbagai kaedah teori dan juga kaedah praktikal. Kaedah berfikir ini adalah sangat penting untuk diamalkan oleh seseorang manusia itu kerana seseorang manusia itu tidak lari dari masalah yang memerlukan mereka berfikir, dan penghujaan turut diperlukan untuk mereka menyelesaikan masalah tersebut. Keputusan yang tepat dan baik datang daripada proses pemikiran yang betul. Ini membuktikan bahawa kemahiran berfikir ini adalah satu kemahiran yang sangat penting untuk seseorang manusia itu amalkan dalam kehidupan seharian mereka agar mereka dapat membuat satu keputusan yang betul dan tepat. Seni kaedah berfikir ini adalah salah satu faktor penting dalam usaha membina bentuk insan yang seimbang dari segi rohani, emosi, intelek dan juga jasmani. Jadi, seni kaedah berfikir secara logik dan penghujaan amatlah diperlukan untuk diamalkan dalam kehidupan seharian seseorang itu. Hasil dari kajian yang boleh saya rumuskan adalah topik seni dan kaedah berfikir ini adalah sangat-sangat membantu seseorang manusia itu dalam kehidupan seharian mereka dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat menggunakan ilmu seni kaedah berfikir yang telah dipelajari dan difahami. Iktibar yang boleh diambil daripada kajian ini adalah mereka yang menggunakan pemikiran secara logik boleh mendapatkan setiap jawapan bagi pertanyaan atau persoalan yang mereka ada melalui segi teori maupun praktikal dengan mudah dan senang. Tambahan pula, hujahan yang kuat dan lengkap bersama bukti yang sahih akan lebih menguatkan lagi teori jawapan yang telah kita peroleh daripada pemikiran yang telah kita lakukan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Rumusan yang dapat saya simpulkan daripada hasil kajian ini bahawa logik dan penghujaan amatlah penting dalam membantu kehidupan seharian seseorang individu dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Hal ini demikian kerana logik dan hujahan yang baik mampu mempengaruhi orang ramai. Pengajaran dari kajian ini yang dapat saya simpulkan ialah seseorang individu itu haruslah mempunyai pemikiran logik yang bernas dan mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak supaya hujahan seseorang individu tersebut dapat disampaikan dengan baik di khalayak ramai. Oleh itu, tanpa logik dan hujahan, seseorang individu itu mungkin akan melakukan kesilapan dalam proses penyampaiannya sekiranya ia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Hasil daripada kajian ini, saya Syarina Arisha binti Syahrizal dapat menyimpulkan bahawa ketika sedang berfikir dan berhujah, seseorang itu perlulah menggunakan akal fikiran yang logik dan rasional dan tidak mengikut hawa nafsu semata-mata ketika sedang berhujah. Kemudian, untuk menyokong hujah saya perlulah berpandukan kepada sumber-sumber hujah yang sahih seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, impak daripada kajian ini ialah saya akan lebih berhati-hati ketika sedang berhujah untuk mengelakkan saya menjadi seseorang yang falasi, iaitu seseorang yang mempunyai hujah yang lemah. Ia juga telah memberi pengajaran kepada saya untuk mengemukakan sesuatu pandangan itu dengan bukti yang jelas dan tidak merendah-rendahkan pandangan orang lain. Dan saya juga dapat mempelajari bahawa dengan cara berhujah, kita dapat mengajar orang lain untuk melakukan kebaikan. Cadangan saya ialah topik seni kaedah berfikir, logik dan penghujahan ini perlulah ditekankan di dalam silibus pendidikan setiap pelajar tidak kira umur ataupun tahap pendidikan. Terima kasih.
Keputusan yang saya dapat simpulkan setelah membuat kajian kaedah berfikir logik dan perhujahan adalah ilmu ini sangat penting dan berguna untuk dipelajari. Kami dapat mengetahui tentang asal-usul logik dan perhujahan dengan lebih terperinci. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Nurul Hidayah dan Ustazah Nur Asmira kerana meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.